Peranan isteri Premier Sarawak Allahyarham Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang dalam mengangkat martabat golongan wanita di Sarawak amat besar bagi barisan pemimpin walaupun disifat seperti bekerja di belakang tabir, namun fungsinya memberi impak dalam menyokong pemimpin bervisi tinggi Premier Sarawak. Oleh itu, kehilangannya akan dirasai lebih-lebih lagi dalam kalangan Presiden Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati. Kerana kita tahu kekuatan seorang suami itu terletak pada betapa kuatnya sokongan seorang isteri dan tulang belakang YB Premier isteri beliau. Jadi kita nak cari pengganti yang begitu baik ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ya. Dan kehilangan ini merupakan kehilangan bukan saja untuk wanita, malah untuk seluruh rakyat Sarawak. Allahyarham Dato' Amar Jumaani meninggal dunia semalam di Pusat Perubatan Normah pada pukul 3.34 pagi. Beliau merupakan anak kepada Gubernur Sarawak kedua Tun Datuk Petinggi Tuanku Bujang Tuanku Othman. Jabatan Kerja Raya diminta sentiasa memantau kualiti kerja kontraktor yang menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan jalan persekutuan di negeri ini. Tegas Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi, pemantauan itu tidak hanya selesai setelah outsource atau memberi kontrak kerja kepada kontraktor, sebaliknya perlu dilakukan secara berterusan. Ingatkan bahawa kontrak yang diterima bukan hawal, ya, tetapi tanggungjawab yang mesti kita laksanakan dengan penuh amanah, integriti dan kecekapan demi manfaat rakyat serta kelestarian pembangunan infrastruktur negeri Sarawak. Beliau berucap demikian pada Majlis Jabatan Undi Kerja Berkala bagi kontraktor G1 hingga G4 di bawah kontrak penyelenggaraan Jalan Persekutuan Negeri Sarawak bagi tahun 2025 di Kuching. Katanya pada tahun ini Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan 50 juta ringgit untuk Sarawak melaksanakan sebanyak 25 projek berkala pavement seperti turapan dan tampalan, manakala 21 lagi melibatkan projek berkala bukan pavement. Operasi penguatkuasaan kes penyelewengan dan penyeludupan di sempadan mencabar berikutan pelbagai bentuk sempadan seperti sungai, hutan dan ladang sawit. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selain penguatkuasaan di laluan rasmi, pelaksanaan sistem pengezonan zoning minyak bersubsidi khususnya akan mengukuhkan lagi kawal selia. Bukan seperti sebelum ini, di mana sebelum ini mana-mana repacker boleh hantar kepada sesiapa saja, kepada pemborong mana saja. Di situ banyak berlaku ketirisan. Tapi apabila kita buat zoning, lebih senang kita nak kuatkuasakan kawal selia tersebut. Sebab sekarang sistem e-cost kita membolehkan kita monitor daripada repacker ke pemborong dan juga kepada peruncit. Beliau menambah kerjasama erat antara agensi dan pihak berkuasa juga penting selain penglibatan orang awam berkongsi maklumat. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa mengadakan lawatan terhadap pemborong di Tebedu Serian. Terdahulu, beliau turut melawat ICQS Tebedu bagi sesi libat urus memahami situasi di sempadan Malaysia-Indonesia. Beliau juga melawat salah sebuah stesen minyak di Tebedu. Dedahnya sebanyak 128 kes penyelewengan dan penyeludupan barang kawalan dengan nilai rampasan berjumlah 1.18 juta ringgit telah disiasat di bawah Obstiris 3.0 dari Januari hingga Jun 2025. Stesen Petros Multifuel MFS di Batu Kawah dijangka mula beroperasi dalam masa terdekat. Ini menjadi stesen ke-11 di Sarawak dan stesen utama kedua atau stesen flagship yang menawarkan keupayaan mengisi hidrogen selain bahan api dan pengecas kenderaan elektrik EV. Menurut kenyataan SEDC Energi Sdn Bhd, SEDCE, struktur fizikal stesen berkenaan sudah siap sepenuhnya dan hanya menunggu proses kelulusan akhir daripada pihak berkuasa kawal selia sebelum dapat beroperasi.
Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian turut melawat lokasi stesen berkenaan dan menerima taklimat mengenai kemajuan projek serta kemudahan yang disediakan. Dengan pelancaran MFS Batu Kawah, Sarawak kini mempunyai 2 stesen flagship dan 10 stesen multi-fuel Petros yang telah beroperasi sepenuhnya di seluruh negeri. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK memeterai memorandum perjanjian MOA dengan Affin Bank Berhad bagi tujuan pengurusan Endowment Fund Sarawak EFS 2.0. Di bawah MOA tersebut, Affin Bank Berhad dilantik secara rasmi oleh Kerajaan Sarawak untuk menguruskan EFS 2.0 berkuat kuasa 1 Januari 2025 hingga 31 Disember 2029. Menteri Berkenaan Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam ucapannya pada majlis tersebut berkata ia merupakan langkah penambahbaikan dalam memastikan pengurusan EFS yang lebih baik. Permohonan EFS di bawah Affin Bank bagi kelahiran bermula 1 Januari 2025 masih perlu dihantar melalui Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sarawak. Penerima akan mendapat notifikasi sistem pesanan ringkas atau email setelah akaun EFS berjaya dibuka. Sejak inisiatif EFS diperkenalkan pada 2019 sehingga 31 Mei 2025, lebih 136,000 anak Sarawak telah memiliki akaun EFS Term Deposit Tawaruk. Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sarawak tahun 1447 Hijrah akan diadakan di Bandar Bintulu. Bahagian Bintulu telah dipilih sebagai tuan rumah. Justru sambutan kali ini mengangkat tema Ummah Maju Makmur dengan 2 acara tonggak yang dijadual pada 26 dan 27 Jun ini. Yang pertama ialah Majlis Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijri yang akan diadakan di Masjid Asy-Syakirin bahagian Bintulu bermula jam 5.30 petang iaitu pada 29 Jun 2025 Masihi bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1446 Hijrah. Ya. Dan program yang kedua ialah Majlis Perhimpunan Ma'al Hijrah yang akan diadakan di Dewan Suara bahagian Bintulu iaitu bermula pada jam 9 pagi pada 27 Jun 2025 Masihi. Dalam pada itu, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Lopeng dijadual menghadiri majlis perhimpunan tersebut. Turut menjadi tumpuan pada Perhimpunan Ma'al Hijrah ini kelak ialah anugerah tokoh Ma'al Hijrah bagi menghargai individu yang telah banyak menyumbang kepada pembangunan syiar Islam di negeri ini. Selain itu, pelbagai pengisian rohani turut diatur sepanjang bulan Muharram, termasuk forum perdana ehwal Islam, ceramah perdana di masjid dan surau serta pameran Islamik di pelbagai lokasi di seluruh negeri. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan menubuhkan satu lembaga siasatan bagi mengenapasti punca kejadian kemalangan melibatkan sebuah pesawatnya di lapangan terbang antarabangsa Kuching yang tular di media sosial. Bahagian Perhubungan Awam TUDM dalam kenyataannya memberitahu kejadian melibatkan pesawat CN235-220M berlaku pada pukul 11.15 pagi semalam. Pesawat dari nombor 1 Skuadron Pengkalan Udara Kuching tersebut telah mengalami masalah nose landing gear semasa melakukan pendaratan ketika selesai melaksanakan tugasan penerbangan logistik dari Labuan dan Kota Kinabalu. Kesemua anak kapal serta penumpang selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Malaysia Madani Rakyat disantuni. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.